Ala dinik, kau tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, engkau lah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik, engkau ubahlah hati kami daripada hati yang lalai kepada hati yang taat, daripada hati yang buruk kepada yang baik, daripada hati yang baik kepada yang lebih baik. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal lail wa ma ba'dah. Berikan kepada kami kebaikan, kerahmatan, kebajikan, keberkatan dan juga pahala pada setiap amalan yang telah kami lakukan dan yang akan kami lakukan di sepanjang malam ini dan hari malam-malam yang seterusnya. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal lail wa ma ba'dah. Dan kami berlindung denganmu daripada segala kesukaran, kesulitan, kemudaratan dan juga segala wabak, penyakit dan juga kebocoran pahala dari amalan yang telah kami lakukan dan yang akan kami lakukan di sepanjang malam ini. Allahumma aftah alaina hikmatak, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah kebijaksanaan. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami min khazain, dari segala khazanah rahmatika, rahmat-rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah beri pada hari ini, iaitu nikmat hujan, nikmat hujan yang sering turun pada hari ini sebagai nikmat yang besar kepada manusia. Jadi moga-moga dengan nikmat yang besar sebagai hujan ini yang disebut oleh hadis Nabi ketika mana turunnya ayat Quran surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-75 disebabkan pada suatu hari dalam hadis rawahul Muslim turunnya hujan. Mutiran nas fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pun bersumpah dengan bintang-bintang dan langit, musim-musim yang Allah turunkan. Pada pagi itu Allah turunkan hujan. Lalu ada dua golongan, yang satu syakir, yang satu lagi kafir. Nikmat yang sama iaitu hujan. Yang satu mengatakan bahawa hadhihi rahmatullah, dia mengatakan ini adalah rahmat Allah. Wada'ah Allah, yang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, wa minhumul kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang sombong dan kafir ini, mereka mengatakan bahawa laqad sadaqa nau'u kaza nau'u kaza. Ini disebabkan bintang itu bintang ini, planet itu planet ini disebabkan musim itu musim ini. Berlakunya hujan ini kerana itu kerana ini, kerana musim itu kerana musim ini. Maka dia tidak menyebut langsung tentang syukur kepada Allah yang telah menjadikan bintang-bintang itu pun, musim-musim itu pun Allah yang ciptakan. Maka dia tidak menyebut ketika mana dia mendapat rezeki. Begitu juga Allah turunkan rezeki kepada kita berupa gaji. Contoh, dapat gaji, kita sebut 24 hari bulan memang keluar gaji lah. Dapat keluar gaji, Alhamdulillah. Ini rezeki daripada Allah yang telah memberikan kepada kita rezeki. Walaupun duit itu sebenarnya gaji masuk memang 24 hari bulan, tetapi ucap dahulu syakir, kalimah kesyukuran, hazihi, ini adalah rezeki daripada Allah. Jadi kebahagiaan yang ada pada diri kita pada hari ini pun milik Allah, bukan milik kita. Kita boleh besarkan anak pun kerana Allah yang berikan rezeki, bukan kita yang berikan makan. Sebenarnya Allah lah yang memberikan rezeki. Kahwinlah dengan abang. Abang ada KWSP, itulah kan. Abang ada KWSP boleh keluarkan 10 tahun kan. Kumpulan yang baru-baru ni melonjak nama di persada negara, di bibir-bibir anak-anak muda, menyebut tidak ada album, tidak ada langsung vokalis kumpulan baru ni di bibir kumpulan wang simpanan pekerja.
Jadinya bila menyebut tentang sahaja apa sahaja nikmat yang ada pada kita, nikmat hujan, maka kita menyebut ini adalah rahmat Allah. Itu permulaan. Jangan menyebut ini adalah kerana musim itu, musim ini. Kenapa dapat hari ini gaji? Ya, hari ini gaji. Sebab tu aku belanja lebih sikit. Jangan. Ini adalah nikmat Allah. Pertama sekali bila anak kita, ya anak kamu ni Encik Zul hebat-hebat ni. Masya Allah, la quwata illa billah. Pertama sekali menyebut ini adalah milik Allah, bukan siapa pun saya ni. Ini semua milik Allah. Tiada kekuatan melainkan Allah. Janganlah kata hebat anak Cik Jazul, tengoklah like father like son. Itu kalimah ujub, kalimah kafir. Kalimah kafir. Jadi kerana hari ini kita terlalu sombong, iblis sombong ini bukanlah berkata bahawa apa sombong belagak dan sebagainya. Sombong ini kena faham. Kalimah yang tadi itu hujan kita menolak tadi itu, dengan itu nikmat Allah. Perkataan kita menunjukkan kita adalah yang wa minhumul kafir. Ini hadis rawahul Muslim. Malah kadang-kadang kita bukan hanya mengatakan bahawa anak ini kerana saya yang lahirkan, berjayanya anak saya kerana saya yang didik dia. Malah bukan mengatakan bahawa hujan ini turun kerana nau'u kaza, kerana sebab musim itu, musim ini. Malah kita menghina hujan, merongot dengan hujan. Hari ini kalau kita sebagai, contohlah Cik Usaini ni sayang anak, dia dengan isteri dia kata dia nak belikan hadiah untuk anak sulung dia. Wahai isteri pertamaku. Nampak punya ayat. Kita belikan hadiah yuk untuk anak kita. Hadiah apa bang? Kita belikan X50. Kita nak tunjukkan pada orang Taman Timur, kitalah orang yang pertama dapat menghadiahkan anak X50. Siapa berani? Kata. Sayang kita dengan anak, dia pun beli X50. Jom kita beli, wahai isteri pertamaku. Kita pergi Proton, beli warna putih, minat warna putih. Tiba-tiba hari kejadiannya kita bagi hadiah pada anak kita. Tiba-tiba anak kita pun, kita dah seronok dengan isteri kita ni, nak bagi hadiah besar ni, gembira ni, hadiah yang nikmat, yang besar, yang orang kat Taman Timur tak dapat. Kita pun buka sarung, bagi kunci pada anak kita. Pertama sekali anak kita tengok, alah warna putih, kita nak warna merah. Dia malah bukan bersyukur, meronggot. Macam nak cili rasa mulut. Begitulah manusia kita ni bila turun nikmat hadiah hujan yang Allah bagi. Alamak, hai hujan pula, naik motor pula tu hari ni. Tahu naik kereta tadi, dah murau. Mulut kita bukan memuji Allah, kata ini rahmat Allah, ini bahawa bersyukur alhamdulillah, nikmat Allah bagi, rahmat yang berjuta nikmat ini. Bukan X50, tak ada bandingan X50 dengan hujan yang turun begitu nikmat. Tak ada orang mati tak dapat beli X50, tapi ada orang mati kalau tak turun hujan. Nak kita menyebut bahawa nikmat yang paling besar nikmat hujan. Tapi mulut kita bukan hanya mengatakan ini musim itu, musim ini. Itu pun dah Allah murka kataan tu. Tak menyebut mujian, puji-puji pada Allah. Malah kita menyebut alamak hujan pula. Aduh, spender basah lah malam ni tak kering. Aku sedar kat luar tadi. Spender dia yang basah yang dia fikir nikmat, ada jutaan nikmat rahmat Allah tadi tu turun hujan, yang dia fokus adalah spender dia tergantung kat rumah. Setrika kan ada. Siapa masalah? Biasa buat kan macam ni kan. Basah lagi. Kenapa macam ni tak selesa duduk kat office kan. Jadi alamak hujan turun pula, baru nak ambil anak sekolah. Hujan pula, baru nak main bola. Hujan pula, baru nak jogging pagi ni. Pegap-pegap asbaha. Dia kata asbaha. Dia kata dalam hadis ni asbaha. Waktu pagi dalam hadis sahih ni turun hujan. Ada yang syakir, ada yang kufur. Beberapa hari pagi ni hujan turun. Buka je, hujan turun. Aduh, baru nak pergi taman. Mulut kita terus menceritakan tentang ceroboh mulut kita, menceritakan tentang kedukaan diri kita, kedukaan, kecelakaan, tak seronok hujan turun. Malah kita menceritakan bahawa alamak, masa nak plan main basikal lah hujan. Kan merongot. Begitulah kalau anak kita yang kita nak bagi hadiah X50 yang seronok, mula-mula mulut dia keluar, alah warna putih, nak warna merah, macam nak cili mulut dia. Bukan dia kata terima kasih ayah, terima kasih ibu, tapi yang keluar dari mulutnya adalah mencemuh, mengkritik dan juga sebagainya. Jadi moga-moga kita tidak menjadi orang yang kufur dan sombong kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Orang yang pertama disebut sombong adalah iblis.
adalah iblis iblis laknatullahi alaih. Iblis ni pertama dia sombong, dia mesti perkataan yang disebut wa id qulna lil malaikati isjudu. Saya ulang balik sedikit. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Semua sujud, disuruh sujud, tak sujud iblis tak sujud. Kenapa iblis tak sujud? Kerana dia aba. Pertama aba. Orang Melayu pakai abai. Di abaya, abai. Orang Melayu pakai abai. Mengabaikan. Abai ni berasal daripada aba. Jadi iba, dari perkataan iba, abai. Dia kata aba. Abai ni maksudnya mengabaikan. Aba ni maksudnya dia arahan Allah tu dia buat bodoh gitu. Buat bodoh. Gitulah. Mengabaikan. Arahan suami dia abai, arahan doktor dia abai, sebagainya. Jadinya abai. Jadi aba ni arahan Allah dia abaikan. Dia macam dengar tak dengar, acuh tak acuh je arahan Allah ni. Suruh sujud. Kemudian kenapa yang kedua wastakbara? Kemudian ada sifat dia dah abaikan, maka jadilah dia istikbar, sombong. Sombong. Maka kerana istikbar itulah menjadi minal kafirin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia jadi kafir. Jadi pertama kerana dia mengabaikan arahan Allah. Pertama. Kemudian dia menjadi sombong. Digelar sombong kerana menolak kebenaran. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan bahawa tidak akan masuk syurga orang yang ada kibrun. Dalam hati dia kecil, dia sombong. Nabi kata sombong tu apa? Iaitu menolak batrul haq, menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia yang lain. Merendahkan yang lain. Jadi batrul haq. Dia meletakkan sombong mula aba ni dengan mengabaikan perintah Allah, kemudian datang. Okey. Sebab itu di dalam kalimah malaikat ni tidak sombong. Okey, apa dalam satu kalimah? Wa in qulna, dia kata wa qala dia kata ketika mana malaikat ni kata pada Allah, wahai Allah, kenapa kau menciptakan Adam? Kenapa kau menciptakan Adam? Kenapa kau tak menjadikan kami ni kami ni orang yang wa nahnu nuqaddisulak, yang selalu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, kami ni selalu memuji, selalu mensucikan kamu wahai Allah. Allah bagi tahu apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ni tahu apa yang kau tak tahu. Aku ni tahu apa yang engkau tidak tahu wahai Adam. Okey, bila kita tengok daripada ayat ini, lalu kemudian Allah kata qala ya, dikata wa 'allama Adam al-asma. Allah pun kemudian mengajarkan seluruhnya Adam, malaikat semuanya tentang nama-nama. Kullaha, seluruh nama-nama dan apa kegunaan. Malaikat dengar, iblis pun tahu, seluruh langit. Kemudian dikata qala, dia kata bahawa wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah bertanya dan kemudian berpaling kepada malaikat. Kemudian dikata kemudian dikata apa? Wahai malaikat, ambiuni bi asma'ihi ihaula in kuntum sadiqin. Kalau kamu dulu kata betul lah kamu hebat, kamu lebih berpeluang untuk menjadi khalifah berbanding manusia, maka bagi tahu aku apa ilmu yang aku sebut tadi yang aku suruh cerita pasal nama-nama tadi tu, yang aku ajar pada Adam tadi tu. Engkau boleh tak ambiuni macam present tu, tak present tu kita mau present kat depan. Macam itulah ambiuni present lah. Dalam bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris ni presentation, kita kena buat presentation kat depan. Jadinya present kat aku balik, ucap balik kat aku ni, ajar balik apa, kupaskan balik apa ilmu yang aku sebut tadi. Apa malaikat sebut bila dia rasa bahawa diri dia tak tahu, diri dia lemah? Apa dia jawab? Subhanaka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Apa kalimah taufik kat sini? Yang pertama ujub, kalimah iblis, ujub. Dia tak jawab tu pun. Tapi malaikat ni tawaddu', orang ni dalam keadaan yang tidak ujub, di dalam taufik. Sebab tu beza istikbar ni, sombong sebab dia tak mendapat taufik. Tapi malaikat ni adalah satu hamba Allah yang mendapat taufik. Dia merasakan dia lemah, dia mula menyebut subhanaka. Bila nak sebut cerita kelemahan diri, maka mulakan perkataan subhanallah.
Berbeza sebagaimana Nabi siapa, Nabi Yunus mereka dimulakan dengan apa? Bila dia ni rasa dia berdosa, rasa dia lemah, dia makan ikan nun, apa dia sebut? La ilaha illa anta. Dia nak sebut dia jahat, zalim. Apa pertama dia sebut tu? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mesti sebut subhanallah. Jadinya ini adalah kalimah yang diajar dalam Islam. Bila kita rasa kita lemah, tak berdaya, anak kamu ni kenapa tak berjaya? Subhanallah, ini semua kelemahan aku. Subhanallah tu keluar bila mana kita merasa kita lemah. Mana anak kamu masuk penjara, mak, abang, anak kita, polis telefon, mencuri, masuk penjara. Subhanallah, apakah dosa aku ni? Perkataan subhanallah tu untuk meletakkan kita lemah, sucikan Allah dari segala kelemahan. Berbeza dengan Ashabul Kahfi, ketika mana menyebut bahawa dia ni ada harta yang begitu hebat. Dia ada harta yang begitu hebat, sehingga akhirnya dia mengatakan bahawa aku ini kaya sebabkan harta aku begini. Maka hancurlah hartanya. Maka seorang lagi yang beriman ini mengatakan, kalaulah patutnya kamu masuk dalam kebun kamu kagum dengan harta kamu. Bila orang puji kamu dengan harta kamu, isteri kamu, anak kamu, dia tiga benda ni, anak, isteri dan keluarga. Kamu kagum bila orang puji, anak kamu hebat lah. Bila tengok anak kita hebat, anak kita wish, kita kena sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah. Bila orang puji, ni anak Cik Zul ya Allah hebat. Anak kamu rupanya yang jadi imam tadi, hebat kamu Cik Zul didik anak. Masya Allah. Ini semua milik Allah. Perkataan Masya Allah tu keluar. Tapi bila anak kamu ni yang tengok masuk penjara, dia datang YB, ni anak kamu. Ya Allah, anak kamu ni. Kita menjawab, ya anak saya. Subhanallah, anak saya lemah dalam membela dia. Subhanallah. Terkejut tengok anak kita ni, teruk anak kita rupanya tadi tu. Subhanallah. Begitu juga dalam riwayat dalam Imam Al-Qurtubi dan juga Imam As-Suyuti dalam kitab bab kematian. Saat mana mati je, perkataan mula muncul dalam ayat kita adalah Bismillahi ala millati Rasulillah. Kita tutup mata dia, kemudian sebut subhanallah. Orang mati, sebut subhanallah. Kemudian walhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar, dia kata, benarkan baginya. Allah bagi tahu dalam hadis di Tirmizi, hadis hasan, baginya yang menyebut benda ini di satu mahligai yang bernama Baitul Hamdi di syurga Allah. Hadis rawahu Tirmizi wa qalu hadisun hasan. Jadinya perkataan alhamdulillah, innalillah, yang pertama tadi subhanallah. Bila bab kematiannya subhanallah. Tetapi hari ini saya nak cakap sikit, ada terbalik orang kita. Ada sedikit lah. Saya pernah mendengar sedikit terbalik. Bila dia tengok benda yang buruk disebut masya-Allah. Benda yang baik disebut subhanallah. Kau ini anak kamu, subhanallah hebatnya. Ada pun subhanallah. Bila disebut tentang ini anak kamu ni yang anak kita gagal bang, SPM pangkat 3, masya-Allah. Kita sebut masya-Allah pula. Yang ni ada sedikit. Bukan katakan silap, tapi cuba kita maknakan sikit maknakan sikit. Bang, anak kita dapat SPM pangkat 3, masya-Allah. Ini semua kehendak Allah. Ada hormat tak? Kita ada rasa hormat tak pada Allah? Bila anak kita gagal, kita letakkan ini semua adalah takdir Allah. Boleh tak kita kata gitu? Anak kita keluar jawab, cikgu cakap, Man, kamu apa dah ni? Peksa kamu gagal Masya Allah. Ini semua telah ditakdirkan oleh Allah. Ada adab tak rasa? Kita buruk, kita sandarkan ini semua milik Allah. Patutnya bila benda dipuji, nombor satu kamu, nampak hebatlah kamu Fahmi. Masya Allah, ini semua milik Allah. Barulah kita kata milik Allah. Bila kata bahawa kamu nombor 30 gagal ni, subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya kita sucikan Allah dari kelemahan diri kita. Ini ada sedikit kalimah ini, saya pernah mendengar terbalik. Masya Allah bagi terkejut benda yang buruk, subhanallah terkejut benda yang baik. Benda yang baik. Saya pun tak faham daripada ayat Quran mana-mana pun, subhanallah mesti Allah nak sucikan daripada kelemahan diri. Kita kena sucikan dahulu Allah daripada kelemahan manusia. Bila benda buruk, perkataan subhanallah pasti akan dimunculkan. Jadi kalau masya Allah, kembali kepada perkara yang kita rasa takjub dan hebat.
Dan hebat. Okey, ini kalimah. Sebab tu dalam Al-Quran disebut malaikat bila nak cerita bahawa dia tidak ada ilmu, tak tahu, disebut subhanallah. Dan bodohlah kamu ni, subhanallah. Subhanallah tu untuk mensucikan kebodohan kita daripada Allah. Kita yang bodoh sebenarnya, bukannya tak ada kena-mengena. Tapi kalau orang puji kita hebat, Masya Allah, ini semua milik Allah. Okey, jadi sedikit. Begitu juga dengan Nabi Yunus yang menyebut aku ni kuntu minaz zalimin. Sebelum tu disebut subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum disebut aku orang zalim, aku orang jahat, tergolong dengan orang yang selalu melakukan kesalahan, dia mesti menyebut subhanallah. Jadi kalau kita nak melemahkan diri kita, maka sebutlah subhanallah. Contohnya, Kak Rosnah nampak makin cantik lah, muda 2 bulan lah. Masya Allah. Kena sebut Masya Allah. Ini semua milik Allah, Ustaz. Yang bagi cantik kat saya ni pun adalah Allah. Kemudian dalam hadis rawahul Bukhari, sambung lagi bagaimana untuk berinteraksi dengan pujian. Dalam hadis Bukhari menyebut bahawa dia jawab apa? Waja'alna khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia sangka. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa bila kita dipuji, kita disunatkan berdoa supaya aku menjadi lebih baik daripada apa yang dipuji dan disangka. Jadi bila orang puji kita sihat, cantik, Allah sekarang Kak Rosnah, maka kita kena doa terus kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah pujian tadi tu, aku ni lebih baik daripada apa yang ustaz tadi puji. Itu adalah interaksi dalam hadis. Jangan menindakkan pujian. Mula-mula Masya Allah, ni semua milik Allah. Kemudian barulah doa, ya kat rumah, ya menjadikanlah ustaz tadi puji aku tadi, aku jadi lebih baik daripada apa yang dipuji. Jadi jangan menindakkan pujian. Sekali-kali jangan menindakkan pujian. Cantiklah Kak Rosnah. Tak adalah ustaz, muka cantik, badan berkurap ni. Dia pergi, walaupun betul Jangan disebut walaupun betul. Alah ustaz, muka je cantik, ni badan ni penuh kurap ni. Kurap. Penuh kurap. Tak mana pun. Jadi anak kamu ni, ya Allah, ini anak yang hebat ni. Tak adalah ustaz, anak depan ustaz je hebat, belakang tak payah menyebut. Sebab doa yang di hadis rawahul Bukhari itu ada 3 rangkap. Yang pertama, Nabi minta supaya, dalam hadis Bukhari itu sebenarnya Abu Bakar punya doa sebenarnya, bukan Nabi. Kemudian dia minta pertama sekali, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kau ampunkanlah dosa kami. Engkau dia kata wala tu'akhidni mimma yaqulun. Kau janganlah hukum aku di atas pujian tadi. Waghfirli, ya Allah, ampunkanlah aku dan tutuplah daripada apa yang aku ini, iaitu daripada ma la ya'lamu, daripada apa yang dia tak tahu. Jadi kalau kita puji, ada orang puji anak kita ni sebenarnya taklah bagus mana. Tapi orang puji, anak kamu ni memang perfect lah. Kita pun, ya Allah, ampunkan aku daripada apa yang orang tak tahu tentang anak aku. Dan waja'alni, dan jadikanlah anak aku ini khairan, lebih baik mimma yazunnu, daripada apa yang mereka sangkakan. Au kama qala rawahul Bukhari. Jadi dalam Islam tak pernah menolak pujian orang. Bila orang puji, tak adalah nak saya ni kuli je ustaz, mana pandai tangan mana ustaz, tak adalah ustaz. Ini nak tak, kereta cantiknya, tak adalah ustaz, kita pinjam. Kita nak menolak, tak tahu nak cakap apa. Lala kita kata bahawa kita, taklah mana ada gini. Semua menolak. Tak adalah ustaz, saya ni begini, badan sakit begini. Kadang-kadang Islam mengajar kita supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang dipuji menjadi kenyataan. Suami kamu ni bagus betul, saya tengok. Alah ustaz, nampak je bagus ustaz, belakang sama aja. Tak, jangan. Waghfirli, ya Allah, ampunkan aku ya Allah di atas apa yang mereka tak tahu tentang suami aku. Waj'alni khairan, jadikanlah suami aku ni benar-benar sebagaimana yang disangkakan, ataupun khairan, lebih baik. Wallahu a'lam. Okey. Kita kembali balik tadi kalimah. Bila kalimah kita nak cerita kelemahan kita, subhanallah dulu. Dan kemudian letakkan, kalau orang puji kita, kita mulakan dengan Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan disebut sini iblis perangannya sombong. Yang pertama, kenapa dia sombong? Kerana dia mengabaikan perintah Allah. Kemudian istikbar wastakbara. Kemudian ditakabbur. Takabbur ni ada 3 peringkat. Yang pertama, disebut dalam ni lah, baru hari ini nak masuk dalam bab ini, 3 peringkat. Yang pertama, peringkat sombong adalah menolak kebenaran. Ini tinggi sungguh. Menolak kebenaran ini tinggi, dia punya martabat sombong. Ini memang tak boleh lawan sombong ni. Sombong yang pertama adalah batrul haq, menolak kebenaran. Dah tentu Islam datang ni bagus, dia tolak. Yang ni memang sungguh sombong. Yang kedua,
Sombong yang kedua adalah merasakan diri hebat. Rasa diri ni hebat, rasa hebat betul. Lalu je, aku ni Chairul Aziz. Rasa hebat sungguh. Semua anggap sombong. Datang muka belagak, sombong lah. Rasa baik, rasa hebat lah, rasa hebat. Dan yang ketiga, kerana rasa hebat itu menjerumus kepada menghina orang. Itu yang ketiga. Boleh faham Jadinya yang pertama batrul haq, menolak kebenaran kerana kerana dia mengabaikan perintah Allah, maka akhirnya dia ini menjadi orang yang sombong. Sombong itu adalah cuba menolak kebenaran. Dia mula-mula abaikan perintah Allah, tak nak pakai tudung. Kan? Tiba-tiba orang kata, kau tak pakai tudung kenapa? Kan dosa. Nampak leher kan aurat. Dia kata, macamlah kau ni pakai tudung boleh masuk syurga. Dia dah mula menolak kebenaran. Padahal dia nak tutup sombong tadi, abah tadi pengabaian dia tentang maksiat, maka mulut dia keluar tentang penolakan tentang wajibnya tudung. Dia akan cakap apa dengan sifat malu dia tu? Dia rasa macam mana kau pakai tudung belum tentu masuk syurga. Dia dah mula bercakap padahal dia tahu sebenarnya tudung tu memang wajib. Cuma kerana nak menolak pengabaian dia tentang ni ibadat tadi, malah dia akan mengeluarkan kata-kata yang boleh menolak kebenaran. Macam iblis, dia tahu Allah Maha hebat. Dia tahu dia lagi hebat, dia duduk kat syurga. Dia tahu Allah memang tepat, memang Allah jadikan Adam sebagai khalifah, dia tahu. Cuma dia rasa bahawa dia ni mengabaikan, lalu dia merasakan diri dia hebat. Dia menolak kebenaran daripada Allah. Orang-orang begini ni pakai tudung, kerana orang yang kau pakai tudung belum tentu masuk syurga. Sama je lah dengan cerita orang makan babi. Kau makan babi kan haram. Alah, mak makan ayam belum tentu masuk syurga. Tak habis cerita ni. Kalau macam tu sebenarnya bukan sombong, dia cuma sekadar nak bermain kata. Bermain kata. Engkau ni berzina kan berdosa. Alah, masuk neraka. Alah, engkau yang kahwin ni belum tentu masuk syurga. Macam ni memang tak habis lah. Cerita macam ni cerita sekadar dalam hati nak tolak kebenarannya. Yang orang begini, sebab apa asalnya? Dia ahli maksiat dan cuba nak membersihkan maksiat dia. Lalu akan perkataan dia sombong, cuba menolak kebenaran. Padahal dia tahu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dia tak pernah ada manusia pun yang boleh menolakkan nikmat kebenaran Allah. Tak ada orang yang boleh kata bahawa hujan merupakan satu bala. Tak ada satu pun. Semua orang tahu. Kalau setahun tak hujan kat Malaysia, semua takut. Tapi bila datang hujan, kufur pula. Hujan pula. Malah dia rongot dan kufur. Dan hari ini ketika mana disebut peringkat kedua, bila peringkat keduanya adalah dia apabila datangnya sombong, dia menolak kebenaran, mula-mulanya pengabaian. Malah kemudian datangnya sombong tu ada tiga, iaitu dia cuba menolak kebenaran. Dia cuba menolak bahawa kebenaran Allah. Kemudian cuba merasa bila dia dah mula sombong menolak kebenaran, dia rasa diri dia hebat lah. Dia rasa diri dia hebat. Malah yang ketiga menjerumuskan kepada penghinaan kepada orang lain. Dia nak rasa dia hebat, macam mana cara dia? Bila dia rasa dia hebat, lepas tu dia kena pula satu benda yang kena macam rasa macam dia rasa macam terbentak, dia mula nak rasa hebat dengan cara orang yang nak rasa hebat dia dengan cara apa? Dia menyebabkan orang bawah dia tak boleh lebih hebat daripada dia. Kalau lebih hebat, pecat. Timbalan dia terhebat, pecat lagi. Timbalan dia hebat, pecat lagi. Sampai 5-6 kali pecat. Sebab nak rasa dia hebat. Sebab tu lantik bawah dia semua bodoh. Biar dah nampak hebat. Sebab orang yang rasakan diri dia hebat, dia akan meletakkan orang lain semua rendah pada menghinaan orang. Macam hari ni lah contoh. Ada orang ni dia nak rasa dia hebat dekat office kan. Dia akan hina orang sana. Orang buat salah sikit je, itu tu buat kerja tak bagus. Sebenarnya dia nak rasa bahawa orang puji dia. Betul lah, akak bagus buat kerja. Tu kerani baru tu buat kerja tak ni lah kan. Betul lah, akak orang lama memang lain lah, orang lama otai kan. Doktor pun kadang-kadang baru tak kerti buat kerja. Akak ni orang lama, baguslah akak ni nurse lama. Contoh gitulah. Nak rasa diri dia hebat, dia kena ngutuk orang. Macam adik-beradik kan, nak rasa dia hebat, orang kampung nak rasa dia tu hebat, maka dia kena condemn orang, baru nampak dia hebat. Sebab tu kalau nak jadi handsome, kena duduk dengan orang tak handsome. Macam handsome, ya Allah, dalam surau ni dia lah yang paling handsome kalau tak ada saya. Ada saya nampak tak handsome. Jadi dia kena duduk dengan orang yang tak handsome, nak rasa nampak muda, duduk dengan orang lebih tua. Nampak lebih tua. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi kena sebut Masya Allah, ini semua milik Allah. Contoh. Okey, moga-moga kita diampunkan Allah. Dari banyak kemudian kita sebut tentang satu perkara, apabila dia ini abah,
permulaan dia merasakan pengabaian tentang arahan Allah, akan menjadikan dia sombong. Pengabaian lain, sombong lain. Mula-mula orang yang tak pakai tudung bukan kerana sombong. Ada orang yang dia tak pakai tudung tapi dia tak sombong. Dia tahu dia buat maksiat. Yang tu bagus juga. Kamu ni tak solat kerana malas. Mak dia mebel tak solat. Itulah mak, malah betul tak solat. Dia tak apa, dia orang begini dia tak jatuh kafir. Orang yang mula menolak kebenaran. Alah, orang yang semayang pun bukannya bagus sangat. Dia dah mula apa? Menolak. Yang ni dia panggil istikbar. Sebab tu orang yang kafir bukan orang yang tak solat dia. Malah dia menolak hukum solat. Tapi kalau dia, ulama sebut, kalau dia tinggal solat kerana malas, dia tak sama dengan tinggal solat kerana dia mula kena buang kerja, rajin balik solat. Kan? Rajin balik solat. Kalau kerja rajin sikit, malu kalau naik pangkat sikit dah mula malas solat. Anak kita bila balik kerja, tengok-tengok semayang subuh, semayang duha. Hari Minggu je semayang duha. Tengok-tengok, semayang duha pukul 10 pagi. Tiba-tiba rakaat kedua baru puji dengan bapak dia. Bagus anak kita tu dah semayang duha. Tengok-tengok rakaat kedua ada kunut, ada kunut pula dia punya solat tu duha. Rupa-rupanya qada subuh. Punya qada subuh. Tahu. Orang begini dia malas. Dia bukan tolak solat tu, dia orang begini tidaklah sampai kafir. Tapi bila mana kita cakap dengan anak kita kenapa tak solat? Solat ni boleh bahagikan orang ke bang? Tengok orang tu solat, ada dah mula apa? Mengkondem dan mula mengkritik, cuba menolak kebenaran. Dan akhirnya di orang yang sombong. Sombong ada 3 peringkat. Dia menolak hukum solat. Tak wajib sebenarnya. Kerana apa? Nak rasakan diri itu betul. Padahal dia tahu sebenarnya solat tu wajib. Saja untuk nak menang. Kemudian dia mula merasakan dia hebat. Aku tak solat pun aku boleh berjaya. Ini sifat sombong yang kedua. Malah menghina pula orang-orang yang solat. Aku tengok orang tu solat tapi hidup susah. Itu mesti solat juga aku tengok. Tapi pengotor, tapi dengan bini tak gini-gini. Dia mula menghina. Datangnya inilah sifat sombong. Okey. Seterusnya barulah kafir. Barulah dihukumkan kafir. Dihukumkan wa aba wastakbar wa kana minal kafir. Barulah dikonfirmationkan iblis sebagai kafir. Jadi kalau orang yang tak solat, tanya dulu dia, kenapa tak solat? Saya malas. Okey, itu dah. Kenapa tak solat? Kenapa kamu ni begini-begini? Jadi kena tanya hukum balik. Jadi sama. Okey, jadinya ada satu bab yang ke-23. Masuk dalam bab 22, masuk bab yang baru, iaitu pertanyaan kenapakah iblis ini yang menolak dia kepada ibadat kepada Allah. Aku lebih baik. Sebab Allah nak confirmkan iblis ni kafir, ditanya dulu. Apa pertanyaan Allah? Dia ada 2. Qala ma mana'aka alla. Yang pertama dikata qala ya iblis. Wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apakah yang menghalangmu wahai iblis daripada sujud kepada Adam? Apa yang menghalang engkau? Yang kedua, soalan lagi. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amratuk. Ada perkataan Allah pula. Tadi disebut ya iblis ma manaka an tasjuda. Disebut an tasjuda je. Tapi kalimah yang kedua ma mana'aka alla tasjuda. Pelik tak? Tadi perkataan Allah tak ada, an-nya. Apa yang menghalang kau supaya sujud? Biasa je. Tapi yang kedua ditanya lagi. Dia berjawab lagi, ditanya lagi. Ma mana'aka alla tasjuda. Perkataan Allah ni ada satu walaupun nampak simple, i'rab dia cukup hebat. Allah tu maksudnya pertama Allah tanya apa yang menghalang kau menghalang kau daripada sujud ikut perintah aku tadi. Yang kedua, apa yang mendorong engkau? Nampak? Penyebab yang mendorong kau, maksudnya kita ni ada, pertama kawan kita anak kita ni tak pakai, mula jadi orang yang jahat, tak solat. Pertama, apa yang menghalang kau tak solat? Yang kedua, apa pendorong kau sebenarnya? Nak tanya pendorong. Kawan dia mungkin. Sebenarnya dia kawan dengan orang ini. Pertama, tanya kadar biasa. Kenapa kau tak solat? Tapi apa yang menyebabkan kau ni mendorong kau? Ada tak orang lain yang mendorong kau tak
solat. Faham tak solat ni? Maksudnya, orang yang menyebabkan sombong ni ada dua sebab. Pertama, kerana dia tu sendiri, dan kerana ada dua yang mendorong dia tidak melakukan ibadat. Jadi, ada dua golongan manusia. Yang pertama, dia sendiri, dan kedua, didorong. Apa yang tengok isteri kita ni tiba-tiba marah sangat? Kenapa ni? Ada rupanya kenapa adik-beradik kita ni tiba-tiba macam jatuh ni? Kenapa kamu marah dengan aku? Kedua, adakah orang yang buat kau marah ni sebab sampai kau marah aku ni? Adakah orang yang mengambah api sampai kau betul-betul marah dengan aku ni ada benda ke? Sebab lain. Kenapa kau marah aku? Pertama, kenapa? Mesti ada sebab kenapa kau marah. Mesti ada orang lain yang mendorong kau ni marah aku. Maksudnya kedua ni dia tanya lagi pula penyebab, dan kemudian siapa pula yang mendorong? Maksudnya orang yang sombong, orang yang jahat hari ni ada dua sebab. Kerana diri dia. Yang kedua memang kerana sebab benda lain. Jadi kita kena faham sungguh-sungguh anak kita ni, suami kita ni kahwin lagi sebab dia memang dia nak kahwin lagi, ataupun ada kawan dia yang suruh dia kahwin lagi. Ataupun isteri kita ni, dia memang nak pergi kelas tu ke, ataupun memang sebenarnya kawan dia ada ajak. Dah gitulah. Kamu ni beria nak pergi ke Kedah ni buat apa? Saya yang nak pergi. Ataupun kamu tanya betul-betul ni, kamu ni pergi ni, ada memang kawan yang ajak kamu ke? Ada yang mendorong kamu ke yang sampai nak pergi sangat ni, sampai saya kata tak boleh pun awak nak pergi? Maksudnya ada ke kawan-kawan kau yang betul-betul mengajak ni, penyebab kamu nak pergi sangat ni kenapa? Maksudnya begitu boleh faham tak? Dia pertanyaan dua kali menyebutkan bahawa Allah takkan meletakkan hukum orang tu kafir, melainkan dia akan bertanya secara terperinci. Jadi kalau anak kita juga sama, anak kita dah mula malas, apa yang menyebabkan kau tak buat kerja sekolah ni? Pertamalah. Yang kedua, aku tengok kau ni makin malas. Apa yang penyebab pendorong yang menyebabkan engkau semakin malas? Kita cek balik. Mungkin kawan dia, mungkin sekitaran dia, mungkin kita sendiri yang asyik bergaduh dengan suami isteri, anak jadi tension jadi malas. Ada sebab-sebab. Maksudnya ada orang ni dia sombong kerana diri dia sendiri macam Abu Lahab. Dan ada sahabat, ada orang-orang yang kufar pada zaman Nabi sebabkan yang mendorong. Hari ini kalau kita nak tengok penyokong-penyokong dalam ahli politik, ada yang masuk politik kerana ada politik kerana orang dorong dia. Orang dorong. Ada orang masuk takaful kerana memang diri sendiri nak masuk. Ada yang masuk takaful sebab kerana ada pendorong dia yang penyebab kawan dia ikut, dia pun pergi. Ada orang pergi Mak Johor sambung belajar masuk UIA kerana memang dia nak pergi UIA. Lepas tu dia bergegas, kenapa kau tak pergi UTM? Saya nak pergi UTM. Sebenarnya kau yang nak pergi UTM ke? Sebenarnya ada kawan-kawan yang nak ajak kau pergi UTM. Mana kita tanya yang kedua? Kita syak yang kedua. Pertama kita syak dia, kenapa nak pergi UTM sangat? Kenapa tak pergi UIA contoh? Lepas tu kedua dia tengok nak pergi sangat ni. Kita tanya lagi, sebenarnya ada ke yang mendorong kau sebenarnya yang nak pergi ke UTM ni? Maksudnya soalan kedua kita dah mula syak. Ada sebab yang lain, bukan dia. Sebenarnya ada orang yang ajak dia buat benda ni. Buat benda ni. Jadi benda ni kena faham. Allah tanya dua kali. Jadi kalau kita pun tengok orang tu anak kita degil, isteri kita, suami kita, kita kena tanya dua kali. Pertanyaan dia ke ataupun ada sebab yang lain? Sebab yang lain, kamu bankrupt sebab kamu ke ada penjamin yang membankruptkan kamu? Itu lain tu. Dia bankrupt kerana penjamin ataupun dia bankrupt kerana dia yang berhutang. Disebabkan yang lain dia bankrupt. Ada orang begitu. Ada orang membunuh pun sebab lain. Dia membunuh kerana digeram orang tu, ataupun dia membunuh kerana dia nak selamatkan pendorong yang lain. Jadi ini persoalan yang disebutkan. Pertama, ma mana'aka an tasjuda. Yang kedua, ma mana'aka alla tasjuda. Jadi Allah sebut. Tapi syaitan dan iblis jawab sama je. Apa dia jawab? Memang diri dia memang jahat. Tak ada dorongan. Siapa nak dorong dia? Pertama, yang mendorong diri dia ni adalah perangai dia dan perangai aba tadi, pengabaian. Kerana apa dia kata yang mendorong dia menjadi kafir ni, kenapa? Ana khairum min. Yang mendorong dia kepada tak sujud kepada Adam. Kenapa? Yang pertama, abalah. Bila dah dia abaikan perintah Allah, Allah pun tanya. Bila dia abaikan perintah Allah, maka Allah pun tanya kepada dia, kenapa kau tolak perintah aku? Mengabaikan perintah aku. Maka iblis ni pun orang yang tak sujud. Bila dia tak sujud, maka Allah pun tanya. Dia dah abaikan perintah Allah. Allah pun tanya, kenapa tak sujud? Maka dia jawab apa dia? Qala ana khairum minhu. Dia jawab, aku lebih baik daripada Adam. Oh, ini jawapan dia. Jawapan dia, kenapa kamu begini, tak nak ikut cakap aku ni?
Rupa-rupanya dirasa dia lebih baik daripada Adam. Kerana apa? Dia menyebut khalaqtani min nar, aku dijadikan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, ini jadi benda kotor, tanah. Rupa-rupanya penyebab dia rasa dia best. Dia rasa dia best. Ini pertamanya golongan-golongan yang sombong. Hari ini kalau tengok orang yang cakap melangit, muka sombong, cakap tak boleh rendah, rupa-rupanya dia rasa dia best. Dia rasa sampai dia melanggar perintah Allah. Tapi dengan sombong inilah boleh menjadi penyebab dia menjadi kafir, kafir sekiranya dia menolak kebenaran. Kalau dia cuba menolak lagi kebenaran, maka dia telah pun jatuh kafir. Okey. Itu antara sedikit sebanyak tentang kata ini. Kenapa dia sombong? Ana khairum min, aku lebih baik, lebih daripada Adam. Malah dia lalu akhirnya menghina, dia meninggi diri, datanglah dia menghina Adam. Wa ma kana minal kafirin, wa kana minal kafirin, dan dia tergolong di kalangan orang-orang yang kafir, yang kafir. Iblis yang direjam dan dilaknat hidup selama-lamanya, itu dalam bab yang ke-24. Maksudnya yang ke-24 maksudnya iblis akan direjam dan dilaknat hidup selama berjuta-juta tahun. Itu di antara ayat yang lain. Dan kemudian Allah makbulkan. Kenapa Allah makbulkan doa iblis? Dia ada sebab. Dia ada sebab-sebab yang tertentu kenapa Allah bagi apa saja yang iblis mahu. Jadi moga-moga kita tak tergolong di kalangan, sebab orang yang jahat sekalipun Allah tetap mengabulkan doa dia. Tapi kalau tengok Ustaz Mat Isa Draman, dia jawab kenapakah iblis boleh menyebabkan dia ni Allah makbulkan doa dia? Kerana dia doa dengan nama Allah. Dia berdoa dengan memuji Allah. Maksudnya dia doa dengan memuji Allah. Maksudnya dia walaupun dia jahat, dipuji Allah juga. Oh, ini hebat. Dipuji Allah. Dia tahu bahawa memang ini semuanya Allah yang punya. Dia tahu satu benda yang dia tahu. Sebutan itu dengan nama Allah. Aku mohon kepada engkau. Maksudnya dia mohon kepada Allah. Jadi orang jahat pun kalau mohon kepada Allah, tetap dia mendapat. Tetapi nikmat dia hanyalah sebagai mublisun, orang yang berada dalam terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah yang baik datang dari Allah, yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kalau saat mana kita rasa lemah dan bila rasa terhina, maka sebutlah subhanallah. Maka bila kita rasa kita dipuji dan rasa sombong, rasa mula riak dalam jiwa bila orang puji kita, dan kita pula rasa ta'ajub pada diri kita, sebutlah masya Allah, la quwwata illa billah. Datangnya nikmat daripada Allah berbentuk hujan, maka sebutlah hadhihi rahmatullah wa wada'aha Allah, ataupun dalam bahasa Melayu ini adalah rahmat Allah. Kemudian dalam hadis itu menyebut, ada sebagai riwayat, nak sahabat angkat tangan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berikan kepada kami hujan yang bermanfaat. Hujan pagi tadi, hujan tular je hujan, basah jalan lah, nyerenyai nak keluar subuh ni. Ini adalah, ya Allah terima kasih ya Allah, ini rahmatmu ya Allah. Allahumma sayyiban nafi'a, berikanlah kepada kami ini ya Allah hujan yang turun pagi ini memberi manfaat dan memberi kebaikan kepada kami sekeluarga dan seluruh rakyat Johor dan Malaysia ini. Berikanlah rahmat. Dan kalau hujan tu lebat sangat, kita bimbang, risau, kita pula takut. Sebagai ulama, kalau tak hafal doa tu, cukuplah dengan kalimah Bismillahilladzi la yadurru, tidak akan, dengan nama Allah yang tidak ada satu pun mudarat, fil ardi, di bumi, wali fis sama, walaupun di langit tak ada satu pun memberi mudarat, wa huwas samiul alim. Allah ialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sekurang-kurangnya kita sebut benda tu sebab kita nak elak daripada mudarat yang ada pada hujan. Sebab hujan ni boleh mudarat, boleh demam dan sebagainya. Wallahu alam. Jadilah orang yang bersyukur, jangan jadi orang yang kufur. Tukarlah kata-kata kita kepada kata-kata yang baik, dengan mata yang sihat, balik rumah mata yang sihat. Jangan suka mula-mula bangun tidur je, pertama mulut kita ni kritik. Bangun tidur je, aduh, itu kenapa buka kipas angin tunggal dekat abang, badan abang sakit. Bangun tidur je patutnya ya alhamdulillahilladzi ahyana, aku ni hidup lagi. Puji dulu apa yang hidup. Dapat tengok mata ini bangun pagi je, aku mata apa pasal ni, mula-mula dah mengkri, balik rumah puji dulu. Puji, tengok rumah je, walaupun bersepah, anak-anak
Pakai pampers, sebut lu Masya Allah, la quwwata illa billah. Kenapa bang senyum je? Ya Allah, untungnya abang dapat mata abang masih lagi boleh tengok rumah bersepah. Puji. Tengok pula anak bising. Oh, biasa kalau saya balik rumah, ya Allah, dah macam taskar. Rumah anak-anak kecil, anak kecil. Rumah anak yang 5 ni, maksud yang ke-6 orang kata, bang nanti dulu bang. Allah. Yang ke-6 nanti dulu. Nanti saya kata kesian anak saya yang setahun lebih tu. Dah besar dah, setahun setengah dah. Kesian dah dia anak kecil. Saya tengok dah hisap jari dah. Tapi dia kata itu hisap jari tangan bang. Yang betul hisap jari kaki. Saya kata, ya Allah, bukan susah no jaga budak. Tukar pampers, buat susu je, saya tak pernah buat lah kan. Allah. Lagipun kalau dia masak, saya kerjasama. Bila dia masak kan, saya makan. Saya makan. Bila saya makan, dia basuh pinggan. Bila saya bangun, anak-anak menangis, saya yang bangun kan. Biasa malam saya bangun. Tapi dia tak bangun, saya bangun lah. Wani, bangunlah Wani, anak nangis, buat susu lah. Jadi saya kejut dia. Saya kejut dia. Dia buat susu, saya tidur dulu. Giliran hari besok pula, saya pula yang tidur, dia buat susu. Jadi bergilir. Begitulah nikmat suami. Lepas tu kerek pula tu, balik. Apa yang awak buat kat rumah ni? Rumah bersepah, push kerek pula tu. Itu yang geram tu. Itu yang mula geram. Patutnya tengok. Telinga bang, kenapa bang senyum je? Masya Allah, bila dengar anak-anak ni tengok. Kan Nabi sebut, barang siapa yang melihat anak, hadis melihat anak, bila menafsirkan ayat tadi, ayat surah Kahfi tadi, bila barang siapa yang melihat ta'ajub, melihat anak dia, melihat keluarga, melihat harta dia, maka dia menyebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Dia mendapat 3 perkara. Lam tadurrahul ain, tidak akan ditimpa penyakit ain pada anak dia dan keluarga dia, dan juga harta dia. Dan kedua, lam yara fihi makruhan, dia tidak akan melihat kebencian pada harta anak dan keluarga. Yang ketiga, lam yara fi afatan dunal maut, dia tidak akan melihat kebencian, dia tidak pernah membenci anak dia, keluarga dan harta dia. Bila tengok telinga anak-anak bising ni, Masya Allah, la quwwata illa billah. Seronok je. Kenapa bang senyum? Ya Allah, seronoknya telinga ni masih lagi boleh mendengar budak-budak ni bising. Ada orang yang tak boleh dengar dah. Bang, abang ni pekak. Kapak? Dia dah mula tak dengar. Dia dah mula. Untung dapat dia dengar anak-anak menangis. Masih lagi boleh mendengar. Tengok isteri pula keluar. Ya Allah, isteri keluar. Abang. Dia dah pakai ma'arid di sukun. Awal bulan. Malam kena pula K2SP ni baru keluar kenyataan. Hai, ma'arid di sukun. Abang. 5 harakat. Kadang-kadang mat jaiz 6 harakat. Abang, balik kan. Jadi kalau dah awal di pertengahan bulan tu, di mat asli je. Abang, balik. Dia mat silah tawilah, mat silah qasirah. Dia pendek 2 harakat ni. Abang, balik. Jadi gitu. Jadi bila dia keluar tu, isteri kita ni kadang-kadang bila dekat luar, dia pakai mood manusia. Ya Allah, baju kebaya. Kadang-kadang bau raudah, wangian syurga. Raudah. Bauan Madinah, tudung dia, ya Allah, tudung Nia Lofa original, dibeli dekat Vietnam. Memang cantik lah tengok baju. Bila mood manusia, bila balik rumah, dia dah mula biasalah orang perempuan, bila balik rumah dia tukar mood binatang dia. Baju kelawar. Yang ketawa kuat tu lah yang pakai. Dia pakai baju kelawar. Dia jenis baju kelawar yang jenis berlubang sikit tu. Berlubang sikit. Yang lama punya. Yang lama lusuh sikit. Sejuk mana kata? Sejuk pakai baju. Yang jenis gantung tak basuh tu. Besok pakai lagi. Tapi kalau pergi keluar, pergi kerja kahwin, yasinan, baju mesti baru basuh. Tapi yang pakai gantung, besok pakai lagi. Masya Allah. Kita tengok la quwwata illa billah. Kemudian tengok pula wangian dia. Dia pakai minyak wangi Tiger Balm. Bau dia. Tiger Balm dia. Abang dia kata, pakai Tiger Balm dia. Masya Allah, la quwwata billah. Rambut pula dah mula tukar ala artis. Rumah kadang-kadang ala artis maklimah. Masya Allah. Kita sebut Masya Allah. La quwwata illa billah. Imam Malik
ketika mana dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata adalah hendak kamu melihat rumah kamu sebutlah Masya Allah, kerana ada la quwwata illa billah, kerana mengikut hadis Nabi daripada rawahul Muslim, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, hadis sahih Muslim, nak tak aku tunjuk satu perkataan perbendaharaan syurga, adalah la quwwata illa billah. Jadinya bila kita tengok rumah kita sebut Masya Allah la quwwata illa billah, rumah kita jadi baiti jannati, rumah syurga. Bila tengok anak-anak menjadi anak syurga, tak pernah melihat kebencian, keburukan, dan tak pernah kita akan terjadi penyakit ain atas pujian tersebut. Dan kemudian bila kita tengok isteri kita menjadi bidadari syurga, kan? Jadi sebutlah Masya Allah la quwwata illa billah. Tengok anak, tengok isteri menjadi isteri syurga. Seronok tengok isteri, walaupun rambut dia maklimah. Abang nak minum air apa? I love you. Allah, sweetnya. Jadi insya-Allah moga-moga diberikan kepada kita kalimah taufik, Masya Allah. Dan bila kita dihina ataupun terasa terhina, maka sebutlah, ataupun rasa bodoh, rasa diketekan, atau rasa benda yang buruk pada kita, maka sebutlah Subhanallah. Jangan sekali-kali aba, dan kemudian aba itulah mengabaikan perintah Allah, akan menjadikan kita istikbar, sombong ada 3. Dia akan mula menolak kebenaran, dan bila menolak kebenaran, dia rasa dia nak menang, dia rasa dia hebat, dan kemudian dia akan merendahkan yang lain. Akhirnya menjurus manusia kana minal kafirin, menjurus manusia kepada menjadi orang-orang yang kafir. Semoga kita terelak dari perangai-perangai tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.